Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Kita mulakan kelas kita dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, murid-murid semua, hari ini kita akan sambung kelas ibadah, masih lagi dalam tajuk tayamum. Okey, untuk rakaman kali ini, muallimah akan ulang daripada awal tajuk tayamum. Okey, kita akan tengok tajuk pengertian tayamum. Okey, dari segi bahasa, maksud dia penyempurnaan. Tayamum maksud dia penyempurnaan. Dari segi istilah bahasa. Okey, dari pula istilah syarak pula, dari segi hukum fiqh dia, tayamum ni apa? Tayamum ni, okey, muklimah dah sediakan 4 warna. Okey, yang pertama menyapu muka. Okey, tayamum tu menyapu muka dan kedua-dua belah tangan dengan debu tanah yang bersih mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, jadi ada 4 kala, kena ingatlah keempat-empat ni. Yang pertama menyapu muka, yang kedua kedua-dua belah tangan dengan apa? Dengan debu yang bersih. Ada syarat ke? Ya, ada syarat-syarat tertentu. Seterusnya kita akan tengok dalil tayamum. Daripada surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Okey, ayat ini bermaksud sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi. Kalau kamu tak dapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu debu yang bersih, iaitu sapulah ke muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan debu tanah itu, dengan tanah debu itu. Okey, seterusnya kita tengok syarat sah tayamum. Dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama, masuk waktu solat. Yang kedua, kena menghilangkan najis pada badan. Yang ketiga, debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci itu bukan debu tanah yang bercampur dengan najis dan sebagainya. Okey, debu tanah yang belum digunakan. Okey, berusaha mencari air setelah masuk waktu solat. Maksudnya bila masuk waktu solat tu kena cari air dulu. Kalau tak jumpa air, kata kita cari tak jumpa air, barulah kita bertayamum. Yang terakhir, sah untuk satu solat fardu sahaja. Maksudnya kalau satu solat fardu, sah untuk satu tayamum. Gitu, satu tayamum untuk satu solat fardu. Contoh kita sembahyang zuhur dah dengan tayamum. Okey, nak masuk asar tu kita cari dulu air. Kita cari tak jumpa juga air. Lepas tu kita pun tayamum pula untuk solat asar. Okey, lafaz niat tayamum. Nawaitu tayammuma li istibahatis solati fardan lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Ini adalah niat tayamum. Seterusnya, yang inilah yang kita nak belajar hari ini yang sebenarnya. Sebab-sebab diharuskan tayamum. Okey, cuba tengok yang pertama sebelah kiri. Yang pertama, sebab apa diharuskan tayamum? Tak ada air. Tak ada air. Yang kedua, uzur, kerana musafir ataupun sakit tak boleh menggunakan air. Okey, contoh, kita luka kaki. Tak boleh kena air kat kaki tu. Jadi kena basuh, kena tayamum. Gitu. Jadi maknanya sakit-sakit yang contoh kita luka tangan, ataupun kita luka kat kepala kita baluk, tak boleh nak apa kata? Tak boleh nak ambil semaya, kita boleh bertayamum. Okey, yang seterusnya, yakin telah masuk waktu solat. Okey, air tak cukup untuk berwuduk. Maksudnya kita ada air untuk minum, makan minum kita. Tak ada air lain. Yang ni untuk makan minum kita. Boleh tayamum.
Okey, lepas tu ada halangan menggunakan air. So pengesahan ni lah maksudnya luka dan sebagainya. Lepas tu last sekali, cuaca yang terlalu sejuk dan akan membahayakan diri. Sejuk sangat masa tu. Tapi kalau keadaan kat Malaysia ni tak sejuk sangat. Kalau kita duduk kat luar negara yang bersalji tu sampai dah degree suhu dia tu sampai negatif dia punya degree tu, suhu tu. Memang boleh lah kalau dia nak tayamum. Gitu. Tapi selagi dia boleh kena air ataupun dia ada air suam ke apa, okey lah, maksudnya boleh guna air. Tapi macam tak boleh sejuk yang terlampau. Okey. Barulah kata boleh tayamum. Okey. Yang ni kalau ada soalan boleh PM tanya Mukadimah sebab diharuskan tayamum. Minggu lepas ada orang tanya, Mukadimah kalau misal kata kita tak ingat ada sakit kaki, lepas tu tak boleh nak comor debu tu kaki. Ingat anggota tayamum dua ya, muka dan tangan. Kaki tak kena tayamum deh. Gitu, tak ada nak comor debu kaki, tak payah. Gitu. Okey, yang ni saya tak faham boleh tanya Mukadimah, boleh PM Mukadimah, boleh buat voice, buat video pun boleh. Kalau tanya bahagian ni. Okey, seterusnya kita akan masuk ke rukun tayamum. Okey, ingat Mukadimah sebut dah benda ni. Kalau kita sebut pasal rukun ni benda wajib. Tinggal sah tak sah lalu. Rukun ni benda wajib. Okey, jadi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey. Yang pertama kena niat. Kita belajar dah lafaz niat tayamum saat ni. Okey. Kita belajar dah lafaz niat tayamum, jadi mula-mula dia kena niat dulu. Jadi kalau tak niat memang tak boleh lah. Okey. Niat tayamum ni kan nawaitu tayammuma li istibahatis solah fardhan lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, kena menyapu debu tanah tu ke muka. Nanti Mukadimah akan tunjuk gambar dan demo juga sekejap lagi. Okey, yang ketiga, menyapu debu tanah kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Kita bermula pada tangan kanan, baru kita ke tangan kiri. Ni. Ingat niat, sapu muka, sapu kedua belah tangan. Yang keempat, tertib. Tertib ni apa? Ikut turutan belakang. Semua kena ikut turutan. Sebab rukun ni memang kena ikut turutan. Okey. Okey, cara bertayamum. Okey, boleh tengok gambar yang pertama. Selepas berniat, ni cara kita bertayamum. Macam mana nak tayamum? Tunjuk cara. Mukadimah tunjuk gambar. Okey, sekejap lagi kita akan tengok video yang kita buat demo. Tak ada secara live, maknanya boleh tengok real lah. Okey, yang pertama, selepas berniat, kita hendaklah menepuk kedua-dua tangan dengan tujuan untuk menipiskan debu. Yang pertama, letak dulu tangan. Yang kedua, tepukan pertama untuk disapu ke muka, iaitu bermula daripada bahagian atas ke bawah. Kemudian bersih debu yang telah digunakan untuk menyapu muka. Lepas pada kita sapu muka kita tu, debu tu kita kena bersihkan. Sebabnya apa? Sebabnya kita nak tepuk pula kali kedua untuk disapukan kepada kedua-dua belah tangan. Tak boleh lah lepas pada kita tepuk, kita sapu muka, lepas tu terus sapu tangan. Tak boleh gitu. Kena tepuk, sapu muka. Tepuk sekali lagi, baru kita sapu tangan. Kita tepuk kedua untuk disapu kepada kedua belah tangan hingga ke siku. Dan seterusnya, kita menyapu debu tangan kanan ke tangan kiri sehingga ke siku. Start dengan tangan kanan. Nombor 4 tangan kanan. Nombor 5 tu tangan kiri. Okey. Jadi itu adalah cara-cara untuk kita bertayamum. Okey. Jadi kita akan saksikan video yang menunjukkan demo untuk kita tayamum. Okey, video ni didemokan oleh Ustaz Amir Irfan. Okey, jom kita tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan tunjuk bagaimana cara-cara kita nak melakukan tayamum. Okey, yang pertama adalah kita niat. Okey. Sahaja aku bertayamum untuk salat fardu kerana Allah Taala. Okey. Sahaja aku bertayamum untuk salat fardu kerana Allah Taala. Okey, yang pertama bagaimana kita
cara-cara untuk bertayamum. Okey, pertama tepuk debu dan nipiskan debu, ataupun kita boleh tiup untuk nipiskan debu. Okey. Seterusnya sapu muka daripada bawah naik ke atas dan turun ke bawah. Okey, debu yang kedua adalah untuk siku. Okey, yang pertama, dan macam biasa nipiskan debu ataupun boleh tiup. Dan okey, perhatikan betul-betul supaya kita dapat hapuskan sapukan debu ni supaya tidak tertinggal. Okey. Seterusnya sapu dari bawah dan pusingkan tangan sahaja dan terus ke hadapan sehingga akhir macam ni, dan dari tangan kanan ke tangan kiri. Okey, dari hujung sapu dan pusingkan tangan terus dan seterusnya sehingga akhir. Okey, itu saja daripada saya. Okey, murid-murid selesai dah tengok dah semua. Okey, untuk latihan boleh jawab soalan buku celik praktis muka surat 6, 7, 8, 9 dan 13. 6, 7, 8, 9 dan 13. Mukadimah muka surat 10, 11, 12. Biar dulu, tak payah buat lagi. Kalau kita buat dah, buatlah kalau nak buat dah pun. Tapi kalau bolehnya latihan tu dibuat selepas kita belajar. Okey, muka surat 6, 7, 8, 9 dan 13. Okey, murid-murid, Mukadimah mengharapkan semua faham molek apa yang Mukadimah terangkan hari ini. Dan kalau tak faham, tanya. Kalau tak faham, tanya deh. Tapi kalau misal kata awak boleh tanya ibu bapa awak ataupun adik-beradik, keluarga, ahli keluarga yang lain, kalau settle yang tu pun tak apa dah, Mukadimah pun gitu. Okey, terima kasih semua kerana menonton video hari ini. Dan Mukadimah mengharapkan semua dalam keadaan sihat seumur. Jangan lupa duduk rumah, bantu mak ayah baca Al-Quran. Cuti 2 hari ni insya-Allah banyak aktiviti boleh buat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.